isu kaum. Isu kaum dan Puak PAS pula api-apikan isu agama. Ni dia orang ni, saya nak bagi tahu. Jadi inilah tandanya dia semakin terdesak sampai perlu menunggang lah. Sebelum daripada tu, saya nak umumkan bahawa SARA diperluas bantuan sumbangan asas rahmah, iaitu SARA diperluas dan kerajaan setuju meluaskan manfaat SARA ini kepada 700,000 penerima sumbangan tunai rahmah yang akan menerima RM100 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Dan inisiatif bantuan ini adalah untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendepani cabaran kos sara hidup ini. Dan melalui SARA ni, penerima hanya perlu ke kedai runcit terpilih di seluruh negara untuk membeli keperluan asas dengan menggunakan MyCard. Okey. Hari ini viral berkenaan dengan Project Fleet. Dan Project Fleet ni apa? Korang ingat tak? Vincent Tan saman MOF berkenaan dengan projek yang telah di-awardkan kepada JV antara Nazar dan juga Berjaya, tetapi tiba-tiba diberikan kepada Spanco dengan harga 700 juta lebih mahal. Dan projek Fleet ini didapati sekarang ni disiasatlah oleh SPRM. Dan dengar-dengar cerita kawan baik kepada Tok Dalang telah pun disiasat. Sekejap. Sebab Vincent Tan ada mengatakan ada LOI berkaitan dengan projek pembekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan. Ini adalah projek Fleet. Saya ulang sekali lagi, kontrak berkaitan dengan projek pembekalan, pembaikan dan juga penyelenggaraan kenderaan kerajaan. Ini dipanggil projek Fleet. Dan sebenarnya projek ini di-awardkan kepada masa itu zaman Mahathir. 4 syarikat dipanggil untuk tender yang terbuka. Lepas itu dipilih satu syarikat, iaitu Vincent Tan, diberikan JV dengan Nazar, kumpulan Berjaya, JV dengan kumpulan Nazar. Dan Vincent Tan ni mendakwa perkhidmatan, Waalaikumsalam Pak Sumat, perkhidmatan usaha sama itu ditamatkan serta diberikan kepada Spanco Sdn Bhd dengan perbelanjaan yang lebih tinggi daripada bidaan kumpulan JV, kumpulan Berjaya dan juga kumpulan Nazar. Jadi pada 17 hari bulan Julai, syarikat usaha sama kumpulan Berjaya dan juga Nazar dia failkan saman terhadap Kementerian Kewangan pada tahun 2023 hari itu kerana menamatkan LOI itu. Siapa yang menamatkan? Di zaman Muhyiddin Yassin. Ada walaupun bodoh dia pergi tanya, kenapa saman sekarang tak saman dulu? Suka hati dia lah nak saman bila. Aku malas nak perah otak supaya nak bagi tahu korang, oh kenapa dia tak saman bahasa zaman Muhyiddin, kenapa dia saman sekarang dan sebagainya lah. Biasalah orang ni demi kemaslahatan mereka, seperti kumpulan Berjaya tu sendiri, bila dia dah tengok kerajaan dah bertukar, kau nampak tak situasinya beralih arah. Okey, Han Lekir, sila naik. Jadi kalau tak salah, buktikan kamu tak salah. Senang je. Jadi salah seorang kawan karib Tun Dalang punya rumah sudah diserbu oleh SPRM kemarin, dan ini berkenaan dengan siasatan berhubung dakwaan rasuah perolehan membekal mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion. Dan kalau tak silap saya, individu berkenaan adalah Tan Sri Robert Tan, shareholder kepada Spanco. Dan beliau juga dikenali sebagai Casio King, sebab dialah orang yang bawa jam tangan Casio ni ke Malaysia melalui syarikat dia Marco Corporation. Jadi dia juga merupakan abang kandung kepada Cindy Tan, owner kepada Pavilion ni.
Dikatakan Cindy dan suaminya Desmond ini sangat hutang budi dengan Robert ini sebab beliau lah yang membantu memulakan bisnes pembinaan. Okey, jadi shareholder Sepangko ni dikatakan rapat dengan Tok Dalang ini sejak tahun 90-an. Pada tahun 92 beliau menubuhkan IC Bank di sebuah bank Republic Czech, dan bank ini kemudian menjadi milik Tok Dalang inilah dengan kumpulan kewangan kepunyaannya iaitu International Commercial Bank Financial Group ICB. Okey. Jadi hari ini kau nampak tak betapa celakanya, maaf lah saya kena sebut ayat itu. Bila kita ni menghadapi PKP, ya, kita nampak puak-puak yang tidak bertanggungjawab ni telah menggunakan kuasa dan kedudukannya memberikan kontrak yang telah di-awardkan kepada satu pihak kepada pihak yang lain oleh kerana geng dia, kroni dia. Jadi SPRM dah sebu ahli perniagaan ini yang bergelar Tan Sri ini, dan kediaman seorang ahli perniagaan ini yang bergelar Tan Sri ini yang kawan baik kepada Abah Midin Cirit kau, kan? Jadi berkenaan dengan siasatan rasuah yang diperolehi, macam mana dah di-awardkan kepada seseorang itu tetapi tiba-tiba dapat kat kau. Betul tak? Jadi inilah. Jadi kehadiran pegawai SPRM di kediaman Tan Sri tersebut yang terletak di Ibu Negara tu dipercayai pukul 10 pagi semalam. Okey. Silakan kalau walaun nak naik, silakan. Saya terima dengan hati terbuka. Okey. Jadi sekarang ini Muhyiddin boleh jawab kot dakwaan Vincent Tan tu sendiri. Sebab Muhyiddin sampai hari ini pun tak jawab-jawab juga. Sepangko ni dia menyelenggara barisan kenderaan yang digunakan oleh menteri, oleh pegawai kanan kerajaan dan jabatan serta polis sejak 1994. Dan konsesinya berakhir bila? 2018. Selepas 25 tahun, Sepangko ni yang terakhir Disember 2018 perkhidmatan dia ketika itu, kerajaan telah membuka tender secara terbuka. Menteri Kewangan semasa itu siapa? Lim Guang Eng. Waalaikumsalam Danisha. Kan Lim Guang Eng. Jadi Lim Guang Eng telah membuat tender terbuka dan meminta pihak yang berminat untuk membuat permohonan cadangan, request for proposal mengenai konsesi itu, mengurus, menyelia servis dan sebagainya lah, membekal kereta-kereta kerajaan ni lah. Okay? Jadi selepas 25 tahun Sepangko ni menjadi kroni, kroni dan memperolehi tender. 25 tahun tu lama, babe. Lama gila. Kan? Lepas itu kerajaan membuat tender secara terbuka. Sebab masa tu Menteri Kewangannya adalah Lim Guang Eng. Lepas tu selain dari pada Sepangko yang dimiliki oleh, kita tahulah, kawan permainan golf, sepermainan golf dan Kumpulan Berjaya dan JV dengan Kumpulan Nazar ni adalah beberapa syarikat lain lagi yang turut menyertai bidaan itu. Rasanya DRB Highcom pun minta juga dan Samling Group. Dan tender itu dimenangi oleh JV antara Kumpulan Berjaya dan juga Nazar. Nazar Group. Di mana memiliki ketika itu Nazar, Kumpulan Nazar ni memiliki 51% kepentingan di dalam JV itu dan 49% dimiliki oleh Berjaya Group, oleh Vincent Tan lah. Dan letter of intent diterima oleh mereka ni. Jadi bidaan dilakukan oleh dua syarikat tersebut, Kumpulan Berjaya dan juga Kumpulan Nazar ni dikatakan yang paling rendah
dalam kalangan semua yang membida konsesi tersebutlah. Jadi bagaimanapun LOI yang berkaitan dengan kontrak itu untuk membekalkan kumpulan kenderaan kerajaan itu ditamatkan 3 bulan selepas Muhyiddin ini mengambil alih jawatan Perdana Menteri secara tebuk atap. Kita ni memperolehi lepas tu seorang Perdana Menteri yang tebuk atap. Lepas tu dia tamatkan konsesi tersebut dan diberikan kepada Spanco ni. Jadi kita fikir dia bagi kat Spanco ni harga yang lebih murah. Rupa-rupanya bila disemak harga yang diberikan, kontrak yang diberikan kepada Spanco ni 700 juta lebih mahal daripada apa yang di-offer oleh JV Group antara Vincent Tan dan juga kumpulan Nazar ni. Jadi kalau kau tengok dekat sini, kan, macam mana apa logiknya kalau kau ni membatalkan kontrak yang satu lagi, letter LOI tu, letter of intent tu, daripada satu pihak, kau bayar lebih lagi daripada pihak yang dah dapat letter of intent ni. Kan? Lepas tu ni nak cerita, tak pasal-pasal kerajaan yang sekarang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim disaman oleh kumpulan Berjaya dan juga kumpulan Nazar. Nampak tak? JV kumpulan Berjaya dan kumpulan Nazar ni dipimpin yang sekarang ini telah memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan kerana apa? Kerana menamatkan surat LOI itu yang ditawarkan kepada dua syarikat tersebutlah. Jadi Midin sampai hari ini tak menjawab berkenaan dengan perkara itu. Kenapa hasil tender daripada kerajaan 2019 itu tak dipatuhi? Kenapa letter of intent itu ditarik balik dan diberikan kepada orang lain? Apakah justifikasi kerajaan, thank you Danisha, kerajaan pimpinan Muhyiddin untuk memberikan kontrak kepada Spanco yang dikatakan harganya 700 juta ringgit lebih mahal dan lebih tinggi. Ni, duit kita tau, 7 juta pun kau rasa marah dah. Ini 700 juta, aku nak sebut ribu pula. Kenapa Muhyiddin? Midin Cirit, kenapa Midin Cirit? Oi, Midin Cirit. Kan? Kau dah lah tercirit-cirit, lepas tu kau baham duit rakyat banyak-banyak ni, apa hal? Letter of intent, LOI ni, ataupun surat niat lah kita panggil, adalah dokumen yang mengisytiharkan komitmen awal satu pihak yang menjalankan perniagaan dengan pihak yang lain. Perniagaan dengan pihak yang lain. Dan dia akan disusuli dengan letter of award. Surat anugerah. Ia adalah surat penerimaan rasmi secara sah lah terhadap tawaran tender yang dibuat oleh kontraktor. Faham tak? Okey. Jadi kalau kita tengok, oh thank you Ahmad Sofian, wah cantik ya. Saya dah pakai kuning. Okey. Jadi sekarang ni kerajaan Madani menghadapi satu saman lah daripada Vincent Tan. Cuma Vincent Tan ni, kalau kita tengok LOI ni surat apa? Surat niat saja. Maknanya mereka offer lah, letter offer, kan? Belum surat persetujuan lagi. Tetapi kalau kita tengok kenapa dia saman kerajaan MOF lah, senang cerita, Kementerian Kewangan. Sebab daripada surat niat tu sendiri, itu menjelaskan bahawa mereka ni telah bersetuju untuk menerima bidaan tersebut lah, kan? Lepas itu tiba-tiba ditarik balik, diberikan kepada orang lain letter of award ni. Dan bila mereka semak harganya lebih mahal, of course orang tu marah. Dia berhak untuk saman siapa dia nak saman lah. Kalau dia kata, oh ini ada sebab yang tidak munasabah, mungkin dalam saman tu sendiri, perbicaraan tu sendiri, dia nakkan, mungkin sebelum ini dia telah minta sebab musabab kenapa ditolak LOI itu. Dan bila disemak harga yang ditawarkan oleh Spanco ni lebih mahal 700 juta,
memanglah kalau kau pun kau sakit hati, betul tak? Kan? Dia nampak macam ada salah kuasa di situlah. Jadi Sepangko ni sampai ke hari ni ada beberapa keraguan yang masih belum ada jawapan jelas tentang 700 juta ni. Pertama sekali sampai hari ni belum terjawab kerelevanan tu berkenaan dengan pembatalan LOI ke atas konsortium Berjaya dan Nazar JV2 ni. Sampai ke hari ni belum ada jawapan rasmi lagi daripada Midin selaku pihak berkuasa yang membatalkan LOI tersebut. Dan jika pembatalan itu atas dasar penjimatan perbelanjaan kerajaan ketika itu lagi tak masuk akal sebab Berjaya tewaskan harga Sepangko ini, dan Sepangko ini menawarkan harga yang 700 juta lebih tinggi daripada syarikat yang sebelumnya yang telah menerima LOI tersebut. Jadi kalau tender ini dikekalkan pada konsortium Berjaya dan Nazar, negara berjaya menjimatkan 700 juta. Betul ke salah? Hari ni menyelah sebab saya tak pernah pakai kuning. Menyelah pula aku rasa. Saya invite orang yang kat bawah ni, silakan naik. Thank you Danisha. Okey, saya invite orang yang kat bawah ni untuk naik. Silakan. Terutamanya orang PL. Dan 700 juta ni boleh saja digunakan untuk membantu rakyat. Bagi cash kepada rakyat masa itu. Kau tahu tak, masa itu PKP bro. Kepada bro-bro sekalian, saya nak beritahu, masa itu PKP. Rakyat lebih memerlukan daripada kroni-kroni kau. Midin sirik oi. Tapi kau boleh membazirkan duit negara dengan awardkan satu konsesi yang berharga lebih tinggi 700 juta ringgit. Kau tak fikir hari tu dengan ventilator yang tak cukup? Dengan kaki tangan kerajaan yang tidak mencukupi, dengan peralatan hospital yang tak cukup, ramai mana rakyat Malaysia yang terkorban nyawa sewaktu PKP tersebut. Kan? Dengan korang nak bayar kepada frontliners duit tambahan kerana mereka ni bersusah payah menangani COVID pun korang berkira. Ada tak kita dengar bonus besar diberikan kepada frontliner seperti penjawat awam, doktor, nurse, semua penjawat belum, polis ke, bomber ke, apa ke yang bekerja keras untuk menangani COVID ni? Tak. 700 juta tu banyak benda yang boleh buat. Ini ventilator yang di order pun 20 berapa saja yang boleh pakai. Memalukan. Dan persoalan yang timbul dalam keraguan ini, adakah wujud kepentingan di dalam pemberian tender tersebut? Mana taknya beria ditukar tanpa alasan yang kukuh menghentikan LOI yang diberikan kepada syarikat Vincent Tan dan Nazar ni, sedangkan konsortium Berjaya dan Nazar ni tender tawaran mereka adalah termurah daripada semua pihak, dan 4 syarikat yang menyertai itu, dia adalah yang termurah. Secara logik yang lebih murah dan berkualiti lebih baik, tapi pelik yang lebih mahal yang menjadi pilihan. Adakah 700 juta itu dibawa ke tempat lain? Saya nak invite orang yang kata temberang dan sebagainya ni, sila ke atas. Silakan. Dan hari ini siasatan terik perinci telah bermula. Laporan polis telah dibuat oleh mahasiswa keadilan di 20 lokasi yang berbeza, dan skandal ini perlu dirungkaikan untuk mendapat jawapan yang sebenar. Dah nampak dah. Puak-puak walau ni, tengok yang saya invite dekat bawah ni, semuanya sama ada dia keluar daripada live ni selepas saya invite ataupun dia tutup. Naik. Naik sitam. Sekejap. Saya nak pin kan. Naik sitam. Nak bercakap pasal duit rakyat yang disakau oleh puak-puak mereka ni, yang diberikan kepada kroni, pun kau kata ini adalah satu dosa ke, aku nak tanya. Mana lebih berdosa yang telah menyakau duit rakyat yang diberikan kepada kroni dan kepentingan geng-geng sendiri ni, berbanding dengan kita memperjuangkan berkenaan dengan
penyalahgunaan kuasa ini supaya mereka dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya. Aku pelik betul dengan perangai Walau ni lah. Dan kalau kita tengok, tindakan Midin yang memberikan kepada Sepangko juga mewujudkan monopoli tender kerajaan. Kau tahu tak, 25 tahun dah syarikat Sepangko ni dah pegang konsesi tersebut. 25 years. Tiba-tiba, masa itu kementerian yang baru yang telah dikata okeylah kita buat tender terbuka. Kita tengok siapa yang paling rendah sekali dia punya sebut harga dan kita berikan kepada mereka yang mampu buat kerja dan berikan perkhidmatan terbaik lah supaya tidak wujud monopoli. Bila wujud monopoli, orang beginilah, mereka sentiasa diberikan konsesi ni selama berpuluh tahun, 25 tahun babe. 25 tahun. Dan dalam masa yang sama, dia punya tender ini lebih mahal 700 juta. Kau make sense atau tidak? Kalau surat LOI itu tak diberikan, mungkin kita tak tahu benda ni. Mungkinlah kalau let's say lah, okay, kerajaan nak tumbang tak lama lagi. Mereka sedang merancang langkah syaitan masa itu. Mungkinlah kalau orang di dalam Kementeri Kewangan itu adalah puak-puak mereka daripada puak-puak Muhyiddin ni ataupun puak-puak Mahathir ni, aku rasa benda ni mesti dibagi kepada Sepangko. Tetapi sebab yang di dalam Menteri Kewangan itu adalah orang PH masa itu. Dan ia adalah satu tindakan yang tak adil lah. Bagi saya, demi keadilan ini kita kena bawa ke tengah lah. Apabila tender kerajaan dipusatkan kepada satu-satu syarikat, ini menyebabkan monopoli selama berdekad-dekad. Kan? Sekali lagi, ini adalah satu bentuk monopoli dan keraguan wujud kepentingan di antara kerajaan masa tu. Siapa Perdana Menterinya? Kan? Okey. So, siapa pemilik Sepangko ni? Kenapa kau ni bacol sangat, Sitan? Aku pelik juga. Puak-puak ni bacol. Dah lah, si gorila tu dah tutup komen dah betapa bacolnya dia. Demi nak menunggang Melayu, nak menunggang korang ni, dia tutup komen dia. Cuba kau suruh dia tu buka komen. Saya nak invite Kamil gedebak ni. Naik Kamil. Naik Kamil. Kalau Kamil berani naik Kamil. Okey. Jadi dia adalah Robert Tan ni. Dia adalah seorang shareholder Sepangko lah. Seorang tycoon yang cukup terkenal dan mempunyai hubungan baik dengan Midin Cirit dan juga Tok Dalam. Beliau pernah menderma sebanyak 2 juta ringgit kepada tabung COVID di zaman Midin Cirit. Keraguan-keraguan ni perlu dirungkai lah oleh SPRM. Kalau tak, ia akan menjadi tanda tanya kenapa skandal 700 juta di zaman Midin Cirit ini disenyapkan. Tak logik untuk didiamkan sebab kerana saman telah difailkan kepada MOF. Bila saman difailkan kepada MOF, siapa yang menanggung akibatnya? Kerajaan hari ini. Jadi kita perlu dakwa orang yang sepatutnya lah. Kalau ada betul salah guna kuasa, betul tak? Jadi sebab Tan Sri Vincent Tan dah failkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan Syarikat Pengurusan Armada Sepangko sekali. Dan apabila Midin Cirit ini menjadi Perdana Menteri 3 bulan lepas tu, tiba-tiba dia awardkan kepada orang lain. Kalau kau marah, betul tak? Okey. Saya nak beritahu beginilah. Puak-puak media orang ni, bila kita bercakap berkenaan dengan rasuah, dia orang tak suka. Sebab apa? Sebab dia orang punya pemimpin ni memang kaki rasuah. Kalau kita tengok hari ni, even PAS pun dah tersasar jauh daripada perjuangan asal. Sehingga lebih dikenali sebagai satu parti yang resis. Satu gerakan yang cukup berbahaya kepada keselamatan negara kita lah, yang berpotensi menjadi Daesh versi Malaysia. Dan mereka ni
gagal dibendung. Saya tengok sekarang ni, setakat ini gagal dibendung lagi lah puak-puak ini. Kenapa? Dan sekarang ini saya tengok PAS pun terpalit dengan pelbagai lah. Dengan pelbagai skandal seperti rasuah berkenaan dengan ialah lebih banyaklah yang terbongkar hari ini. Dan kerajaan di bawah Atuk Saka pula membiarkan situasi ini berkembang di dalam PAS kerana strategi politik ketuanan. Ini dapat digambarkan dengan sokongan antara MP yang telah kita tengok sekarang ini menyucikan Tun, menyucikan Datuk Mahathir. Sekarang ni saya nampak dia tertipu lagi sekali dengan permainan licik Atuk Saka lah. Malah sebahagian besar ahli politik daripada PKR pun, dari kem Azmin Ali juga tertipu dengan kelicikan Atuk Saka ni. Dengan sokongan kem daripada Atuk Saka, beberapa orang daripada MP UMNO sebelum ini yang telah menyeberang ke PAS pun ada, telah menyeberang ke Bersatu pun ada. Dan akhirnya PAS ini kita tak nampak hala tujunya ke mana. Visi dan visi politik dia tak nampak di mana. Dan untuk menjadi relevan semula, mereka ni sebenarnya masa PRU15 yang saya nampak masa PRN, dia cubalah nak menampilkan orang-orang daripada golongan yang cerdik pandai, academician, teknokrat dan sebagainya. Tetapi walaupun orang ada PhD di dalam PAS sendiri pun, itu tak menggambarkan bahawa PAS ni dah cerdik. Kau tengoklah di dalam di dalam parlimen tu sendiri, bagaimana penyampaian daripada MP-MP PAS, kan? Yang namanya doktor, yang ada PhD-nya, kan? Tak menggambar pun diorang ni adalah golongan cerdik pandai, kan? Dan bagi saya, Mahathir ni adalah bapa perpecahan bahasa Melayu di Malaysia. Itulah yang boleh dirungkaikan kalau kita tengok gerakan beliau dari sejak kebelakangan ini. Usaha dia nak menjatuhkan kerajaan dan kepimpinan yang sedia ada ni, bahawa dia sangat goyah dan sangat takut sekarang ini. Apa yang dibimbangkan oleh kita ni, Melayu dan Bumiputera, Bumiputera ni, dia berpecah kerana ideologi politik. Korang tahu tak, lebih 60 tahun Malaysia ni didendangkan dengan ketuanan Melayu. Tapi majoriti Melayu tetap miskin. Kenapa? Yang mana pemimpin-pemimpin kita majoritinya adalah Melayu. Sejak mula mencapai kemerdekaan, apa yang kita nampak? Pemimpin yang kaya raya. Betul tak? Tak ada lagi sebelum ni selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bersungguh-sungguh nak menghapuskan miskin tegak ni. Okey, naiklah korang. Saya dah berapa lama aku bercakap seorang-seorang ni? Dah setengah jam dah. Silakan. Dia kalau tak ada lawan, dia tak best tau. Jom orang PN. Saya nak tengok orang PN mana yang berani hari ni. Come on. Saya tunggu je orang PN naik ni. Cari hitam tak berani. Korang nampak tak sekarang ni kebencian penyokong Walaun ni, Walaun semualah kepada Cina sekarang ni adalah benda realiti. Kita tengok kemarin contohnya, bila seorang tu naik, dia tanya pada saya, tak nampak ke realitinya hari ni? Lepas tu seorang lagi naik, dia kata Pulau Pinang dah jadi macam tempat Cina, bukan macam dah tanah Melayu, bukan macam di Malaysia, bla 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 bla, kan? Mereka terlalu membenci sehingga apabila kalah di Pulai, di Simpan Jeram hari itu, mereka menyebarkan dakwah, antaranya PH kalah di semua peti undi Melayu. Sebenarnya majoriti Melayu di Simpan Jeram berpecah kepada 3 segmen utama sebenarnya masa tu. Undi PN, undi PH dan tidak keluar. Dan 2 peti undi di kawasan Melayu PH menang. 2 peti undi PN menang. Jadi semuanya majoriti yang begitu tipis. Jadi kalau nak kata orang Melayu tolak PH dan sebagainya, itu tidak benar, kan?
Dan saya rasa tak lama lagi makin ramailah Melayu yang hilang kepercayaan kepada 08 bukan Penang. Kepercayaan kepada Perikatan Nasional ni. Sebab sesuatu yang bermula dengan penipuan tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik. If you lie at the beginning, lepas tu result dia, pengakhiran dia akan membawa musibah kepada orang itu sendirilah. Okey, silalah korang. Aku dah hilang idea dah ni. Come on. Kena suruh bakor punya panas lagi ni, diorang ni. Mana orang PN ni? Orang PN semua dah give up ke? Cepat orang PN. Kamu orang PN, you can do it. Orang PAS, orang Perikatan Nasional. Ni Faizal. Siapa yang panas? Orang PN lah yang panas. Sebab sekarang ni mereka gagal tembok atap. Mereka kena tunggu 4 tahun. Kepanasan macam setan dibaca ruqyah. Kan? Satu benda yang penyokong PN ni gagal faham ialah, kalau korang tahu, hari ini keadaannya, kerajaan ini adalah kukuh dengan 152 sokongan. Ini bukan macam zaman Mahathir 22 tahun. Semasa dia mencekal kuasa. Mereka ini, kalau ada salah cakap sikit, menghentam kerajaan sikit, di ISA dan sebagainya. Dan semua ini, agensi-agensi kerajaan bukan dalam kawalan mereka lagi. Dulu bolehlah, kan? Semua dalam kawalan mereka. Kuasa itu telah berselerak bebas dan berterbangan. Penjawat awam berani undi PH ketika PRU 14 dan selamba undi PN dalam PRN 6 yang lepas. Itu pemikiran diorang lah. Jadi hari ni saya tengok yang korang duduk ratib berkenaan Melayu-Melayu, tanah Melayu tergadai dan sebagainya. Kalau kau tengoklah, bila viral berkenaan dengan ladang Musang King yang terbesar di Malaysia, milik Tauke Cina, bukan main rejim PAS Kelantan maki hamun Cina. Last pelaburan datang dari syarikat Cina juga. Daripada China tu buat pajakan sampai 99 tahun. Inilah orang yang menunggang Melayu, menunggang Islam, tetapi tanah yang dia pijak diberi kepada orang siapa? Diberi kepada orang Cina juga. Dalam kes yang viral tu ada 2 syarikat terlibat. Satu bab pembalakan dan satu lagi bab ladang Musang King. Kita jangan tertukar. Ladang Lodging Sedia Berhad mendapat tanah daripada Yayasan Kelantan Darul Naim, GLC Kelantan, yang masa itu dipengerusikan oleh Datuk Hen. Dan Lotus KFM Venture ini 1 juta share ladang holding dan bernilai 9.17 juta, mendapat pemilikan berapa ekar tanah tu aku tak ingat. Dan maklumat ini dipamerkan di Pusat Saham Malaysia. Dan syarikat durian Musang King terbesar di Malaysia ni ketika itu viral, Timbalan Menteri Besar Kelantan ni, masa itu ni Amar, dia lawat tempat itu bernama Sindian Sendirian Berhad. Dia pernah rasmikan kebun mereka pada 2022. Saya tak silap, betulkan saya kalau saya salah, 3,000 hektar. Dan semakan SSM pun, pemilik syarikat itu, ladang lodging dan juga Sindian adalah orang yang sama. Dan jumlah tanah 2 syarikat itu berjumlah, aku rasa, aku tak ingat berapa ribu ekar lah. Terlalu banyak, kan? Jadi pekebun kecil durian Musang King Melayu akan dapat pesaing Melayu. Bukan akanlah, telah dapat pesaing baru. Kali ini besar-besaran setelah 7 tahun. Kan? Tak mustahil ada lambakan di pasaran dan sebagainya. Tetapi ladang yang kecil nak berlawan dengan ladang yang besar ni, faham je lah. Kan? Okey, silakanlah walaun. Kami geduk gedemak. Naik. Meh, kita tengok Kamil ni sembang kencang ke berani nak naik tak?
Lepas tu hadap papa gorila kau Melayu. Kau orang duk ratib. Bila Melayu nak sedar? Sebab Atuk Saka pun masa dia berkuasa dulu, dia pernah akui dia lah yang bertanggungjawab memfitnah DAP. Kononnya DAP ni berparti perfahaman komunis, chauvinis, dan mahu menjadikan Malaysia ni dan kuasai Malaysia dan sebagainya. Tujuannya untuk menakutkan Melayu supaya terus sokong dia memerintah dan dia kekal sebagai Perdana Menteri 22 tahun. Pembohongan dan fitnah ini terus diguna pakai oleh Parloi Nasional hari ini untuk tujuan yang sama. Dan berdekad lamanya kalau kita tengok 3R ini digunakan sebagai modal politik dan diteruskan oleh Bersatu dan PAS. Dan mereka berani dah petikan raja-raja pun kadang-kadang. Dan Atuk Saka ni pernah berkongsi rahsia dengan Menteri Kabinetnya mengenai kesuksesan tu. Beliau mendorong orang Melayu supaya terus bergantung kepada UMNO ketika itu dan kerajaan pimpinan dia. Dikata biar saja Melayu miskin supaya kita mudah kuasai mereka. Dia memang berjaya lah strategi Yahudi tu yang dipakai oleh Atuk Saka ni. Apa bukti dia? Lebih 6 dekad mereka mengetuai kerajaan, tapi penguasaan ekonomi Melayu Bumiputera masih di bawah 30%. Melayu mana yang kaya? Ni, si gorila tu duk bercakap semangat Melayu. Aku nak tanya Melayu mana yang kaya raya? Kamu walaupun naik ke atas. Apa pasal walaupun takut sangat hari ni? Hari ni, Atuk Saka, anak-anak dia, Tok Dalang dan keluarga dia, Muhyiddin, kroni dia, menantu dia. Saya masih menunggu orang yang berani naik ke atas lah. Itu yang kaya raya. Kroni-kroni, taikun-taikun besar, kroni mereka. Kan? Ingat, dasar perswastaan dilaksanakan oleh Mahathir hanyalah solekan luaran, kononnya mengurangkan beban kerajaan. Hakikatnya itulah cara dia merampok kekayaan negara. Tycoon yang super rich ni, dia memang sambut baik dasar perswastaan. Dan macam kita bercakap pasal Spanko tadi tu, itu adalah salah satunya. Monopoli. Sebab supaya tak ada choice lain, kena pergi dekat dia juga. Kalau urusan berkenaan dengan kenderaan kerajaan, kena pergi dekat dia juga. Tak ada choice lain. Walaupun dia bagi servis sampah sendiri pun kena dengan dia juga. Walaupun dia bagi harga mahal mana sekalipun, tak dapat nak bid, kena dengan dia juga. Ini monopoli. Mereka sanggup melabur jutaan ringgit mengisi kantong kocek pemimpin politik dalam kerajaan untuk mendapat projek-projek macam inilah. Jadi political funder ni adalah pemalan biasa selama mana pemerintahan Atuk Saka hingga kepada pemerintahan Midin Cirit. Setiap kali PRU, tycoon kaya dia keluar modal berjuta-juta lah. Mungkin puluhan juta sebagai dana pilihan raya kepada parti pemerintah. Dan sebagai imbalannya dijanjikan projek-projek untuk bayar balik modal keluar ni. Dia mungkin keluar 10 juta, mungkin dia dapat 100 juta projek tu. Bukan percuma kawan-kawan. Inilah amalan kerajaan yang sebelum ini. Dan inilah yang kita tentang sekarang ini. Waalaikumsalam. Naik korang. Naik. Siapa yang nak naik silakan naik. Saya invite Kak Katie lah. Aduh, saya dah penat cakap seorang-seorang. Tak sampai sejam lagi ni. 41 minit cakap. Saya tak sampai kalau Kak Katie dah ada apa perlu dah. Okey.